Assalamualaikum Tuan Halimi. Selamat datang. Baru seorang ni. Mana orang lain? Saya ingat hari Sabtu mungkin sibuk ikut beli barang-barang. Selamat datang Puan Nolila. Cukup 3 orang kita start lah. Okay. Sikit lagi. Okay. Saya screenshot dulu. Tunjuk dekat grup. Kita dah nak start. Topik hari ini insyaAllah agak penting jugalah sebab saya nak kupas berkenaan dengan announcement. Sebab kadang-kadang kita trade okey, tapi tiba-tiba counter yang kita trade tu sebenarnya ada right issue ataupun ada bonus issue ataupun ada share split ke, dan harga drop tiba-tiba. Sedangkan kalau tengok chart okey lagi. Masalah dia. So nak kena tahu sikit lah berkenaan dengan announcement. Okey. Okey lah, dah ada. Belum lagi. Kita tunggu lagi seorang. Tunggu lagi seorang. Mana dia punya chat. Okay. Okay. So sementara tunggu tu actually kita dah start record ni. So saya share screen dulu. Tunggu yang lain masuk. Dan kita tengok. Saya ingat boleh start lah kot. 2 orang pun okey. Sebab kita record kan. Nanti yang lain-lain tu kalau yang lambat join ataupun tak sempat nak join, nanti dia orang boleh tengok balik yang recording. So insyaAllah kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, insyaAllah kali ini saya akan kupas berkenaan dengan announcement yang penting yang ada dekat platform. So kalau kita tengok balik apa yang discussion yang sebelum-sebelum ni, kita masih lagi berada dalam topik pertama, iaitu berkenaan dengan chart mastery. Kalau tengok dekat PowerPoint yang saya dah buat ni, kalau kita nak kuasai keseluruhan ilmu berkenaan dengan stok ataupun saham, at least kita kena ada 3 kemahiran lah. 3 kemahiran penting yang kita perlu kuasai. Yang pertama sekali adalah platform mastery. Yang kedua, chart mastery. Dan yang ketiga, emotion. Emotion ni antara benda yang amat penting jugalah sebenarnya untuk menentukan sama ada kita successful traders ataupun tak. Okay. So dalam topik platform mastery, apa yang saya dah kupas sebelum ni, pertama sekali berkenaan dengan information ataupun maklumat-maklumat yang ada dekat platform tu sendirilah. Seperti transaction, apa maksud transaction, apa kegunaan dia, volume, maksud dia, macam mana cara kita nak tengok, and then time frame, maksudnya dari jam berapa pasaran buka, tutup jam berapa, rehat jam berapa. Berkenaan dengan ticker chart, kenapa pentingnya kita kena faham ticker chart, macam mana ticker chart tu bergerak menggunakan wave dan sebagainya. And then macam mana kita nak kira wave pada ticker chart. And then saya tunjuk juga berkenaan dengan volume on price,
Kalau tengok dekat platform kan, contoh kita buka K Plus yang paling atas ni kan, volume on price, ticker chart. Sekejap lah, ada orang call. Sekejap. Hello, Assalamualaikum. Ya, ya. Okay. Ada. Hantar je. Okay. Okay, kita sambung. Ada apa ni? Parcel nak hantar dokumen GNT kot rasanya. Okay, so apa yang kita dah belajar sebelum ni, ticker chart, volume on price, volume, maklumat-maklumat penting, contohnya yang ada dekat today's trade summary, volume, value, transaction, and then maklumat yang ada dekat market depth berkenaan dengan buy rate, transaction, previous close price. Ingat saya ada sentuh juga kot rasanya, yang garisan yang warna putih ni kan. So previous close price ni adalah penentu yang mana sekiranya harga buka hari ini di atas previous close price, maka dia ada potensi untuk jadi bullish. Kalau let's say harga buka di bawah previous close price, dia ada potensi nak jadi bearish. Tapi yang menentukan dia nak jadi bullish ataupun dia nak jadi bearish, still kita kena tengok dia punya wave. Macam mana wave dia start dan macam mana kepala wave tu yang saya explain sebelum ni, konsep kepala kucing tu kan. Ni kucing yang macam tikus ni kan. So tu dia punya konsep dia. Actually konsep ni memang tak diajar lah dekat mana-mana. Cuma based on saya punya pemerhatian, pengamatan dan ilmu-ilmu macam ada discussion dan sebagainya, saya boleh conclude and benda tu memang agak valid dan kita boleh pakai lah. Okay, dan berkenaan dengan market depth, kejap. Okay, minta maaf ada gangguan sikit, ada parcel sampai. Okay kan, boleh dengar kan, tak ada masalah kan. So kita sambung. Okay, tu just sebagai summary lah apa yang kita dah discuss sebelum ni. So macam mana cara nak Q buy, Q sell, macam mana cara kita nak baca QBP tu kan, QBP pattern tu, and then saya pun sentuh juga berkenaan dengan macam mana cara kita nak baca Q analysis. So semua ni masih lagi termasuk dalam bab platform mastery. So agak pelik lah sebenarnya kalau sekiranya kita nak jadi traders yang apa ni, macam mana nak cakap, traders yang bagus tapi kita tak menguasai ilmu berkenaan dengan platform mastery. Dia sebenarnya tak kisah platform apa yang kita pakai. Syarat dia adalah adakah kita menguasai platform tersebut. Kalau kita tak menguasai platform tersebut, macam agak sayang lah, sebab benda ni, yang platform ni, dia diberikan secara percuma je kepada siapa-siapa yang buka akaun CDS. Macam kalau buka dengan M Plus bagi free. Okay, bayar RM10 tu just untuk processing fee lah. Tapi macam benda ni very powerful tapi tak ramai yang dapat menguasainya. Okay, lepas tu macam lain-lain punya platform kan, macam RHB ke, Hong Leong ke, semua pun ada dia punya platform tersendiri dan tak ramai orang yang mendalami benda tu. Okay, macam RHB ada dia punya fungsi-fungsi yang penting, yang special, yang tak ada dekat M+. Macam itulah lebih kurang. Untuk ahli-ahli grup wave traders yang tak perasan, yang saya forward lah. Zoom meeting group wave traders, so jemput masuk. Sedang bermula, sedang berlangsung. Okay.
So hari ini saya nak kupas berkenaan dengan satu topik yang agak penting yang kita tidak boleh abaikan, iaitu berkenaan dengan announcement. Okey. So untuk siapa-siapa yang macam baru nak start belajar kan, benda ni macam mungkin agak baru tapi kena tahu juga, okey, berkenaan dengan announcement. So um, macam mana kita nak interpret announcement yang dikeluarkan oleh syarikat. Okey, dia macam ni. Syarikat ni ataupun company-company yang ada dekat bursa ni, dia bukanlah satu benda yang statik. Dia bukan satu benda yang statik. Syarikat perlu melakukan corporate exercise ataupun melakukan reorganization ataupun restructuring, dan syarikat perlu melakukan banyak benda untuk sustain ataupun untuk survive. Antara benda yang penting untuk syarikat buat, pertama sekali adalah syarikat perlu dapatkan modal untuk berkembang. Itu yang pertama. Ataupun syarikat buat pinjaman, ataupun syarikat nak bagi, kalau let's say syarikat tu untung, dia nak bagi bonus kepada pemegang-pemegang saham syarikat. Okey. Dan ada juga masa-masa tertentu syarikat perlukan dana dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya dia nak dana 5 tahun akan datang. So macam mana dia nak dapatkan dana tersebut dari sekarang. Okey. So benda-benda tersebut akan kita boleh nampak melalui sama ada corporate exercise ataupun sebelum corporate exercise tu dijalankan. Perkara pertama sekali yang akan syarikat buat adalah dia akan buat announcement. Dan announcement ni very general lah. Maksudnya ada announcement nak bagi dividen, ada announcement nak buat bonus issue, nak buat right issue, nak buat warrant exercise, ataupun nak buat share split, share subdivision, nak buat private placement, ataupun ada juga announcement yang menunjukkan yang bahawa substantial shareholder ada jual dan beli saham, okey, ataupun syarikat nak buat AGM, banyak benda. Dia sebab dia melibatkan sebuah syarikat dan sebuah syarikat tu di-manage oleh a team of management lah, okey, management team. So dia bukan satu kepala lah yang bagi direction kepada syarikat. Walaupun ada CEO boleh bagi dia punya vision, tapi yang menggerakkan vision tu adalah team of management. Okay, so mesti akan ada tarik dan tolak lah dalam sebuah syarikat tu, okay, untuk menggerakkan syarikat. So macam mana kita nak tahu sekiranya sesebuah announcement tu bagus untuk traders, untuk pelabur ataupun tak, kita kena tengok. Okay, pertama sekali macam mana nak tengok announcement tu dikeluarkan oleh syarikat. So kalau dekat platform, ini kita bercerita masih lagi dalam topik platform mastery. So saya memang akan fokus kepada platform lah. Okay, so kalau dalam platform kita tengok, kalau perasan lah kan, apa yang muncul dekat sebelah nama syarikat tersebut. Contoh macam K+. Ni dia punya kod, nama dia K+, yang bulat kecil tu patuh syariah lah. Okey, dia punya ikon dia patuh syariah. Sebelah tu ada bintang ataupun orang panggil asterisk kan. So bintang ni sebenarnya dia menunjukkan bahawa syarikat tu ada buat announcement. Okey. Announcement tu berkenaan dengan apa? Itu kita kena tengok, kita kena perhatikan. Sebab kadang-kadang kita tak boleh abaikan announcement. Let's say kalau syarikat nak buat share subdivision ataupun share split, dia pun buat announcement. Tapi tiba-tiba 1 atau 2 bulan akan datang, share split tu berlaku. Sedangkan announcement dah muncul sebulan sebelum tu. Jadi kita yang macam kita tak peduli sangat berkenaan dengan announcement ni, kita tengok tiba-tiba kenapa harga dah jadi separuh daripada harga yang kita beli sebelum ni. Contoh harga sebelum ni RM1. Tiba-tiba harga jadi 50 sen. Rupa-rupanya syarikat ada buat share split 1:2. So satu saham terbahagi kepada 2 unit. Dia bahagi daripada 1 unit jadi 2 unit dengan harga berkurang sebanyak
setengah daripada harga asal, tapi 2 unit. So kita dah cuak. Sebenarnya syarikat dah awal lagi bagi announcement lah. Okay. So kita tengok macam K+. Ni yang saya ambil yang paling atas sekali. Macam mana nak tengok? Kita tekan je lah announcement, right click. Okay. Right click kalau yang belum biasa tengok kan. Right click, tengok announcement. Okay. Bila kita tekan announcement tu, dia akan muncul dekat sini. Latest announcement yang dikeluarkan oleh syarikat, tarikh, jam berapa, syarikat apa dan apa announcement yang dia keluarkan. Contoh 6 Mei, general meeting, outcome of meeting. Kita boleh klik lah, kita tengok dan kita baca. 52047, notice of meeting, outcome of meeting. Date meeting 6 hari bulan Mei. Time of meeting jam 11. Tempat K Plus Group Berhad Lot, ni dia punya ni dekat Senawang, Seremban. Outcome of meeting, the board of director of K Plus Group Berhad, the company, pleased to announce that the resolution as prescribed in the notice of postponed extraordinary general meeting, EGM, of the company dated 17th of April 2020 was duly passed by the shareholder of the company by way of poll via remote participation and voting at the AGM of the company. The result of the poll was validated by Cygnus IT Solution PLT, the independent scrutiner appointed by the company. Please refer to the attachment for the detail of the outcome. Ini ayat bawah sekali ni yang saya paling nak cakap kelakar pun tak juga. Tapi maksud dia, kalau kita nak tahu apa detail dia, kita kena buka laman web bursa. Okay, dia dah bagi dah kat sini. So, kita nak tengok apa benda meeting yang M Plus tu buat kan. So, kita buka lah laman web bursa M Plus pula. K Plus. Okay. Dia tak semua announcement tu akan bagi direct effect kepada price. Tapi ada announcement yang very important yang kita tak boleh nak abaikan. Okay. Kita tengok bahagian announcement. Okay. Tengok dekat laman web bursamalaysia.com. Ini yang wajah baru yang Bursa Malaysia yang sebelum ni. Actually bagi saya friendly lah. Yang lama punya kan. Senang nak cari. Tapi yang baru ni tak tahu, mungkin susunan dia kot. Dia lebih lawa lah dari segi grafik, tapi tak tahu. Tak friendly sangat. Okay, kita klik yang tadi ni, market information. Cari dekat announcement, cari company announcement. And then company announcement ni, kita sama ada kita boleh search by announcement. Kalau search by kategori ni, kita kalau nak search by company, type dekat sini, company. Contoh kan K Plus. Kalau kita nak search by announcement, kita tak payah type apa-apa. Just tekan search je, dia akan keluar semua announcement untuk syarikat. Okay, K Plus, klik search. So dia akan keluar kat bawah ni. Ni. 29 Mei, K Plus Group Berhad. Extension of time to release and submit the unaudited first quarterly report for the period ended of 31st May 2020. Okay. Ni dekat sini, 14 Mei. K Plus Berhad joint venture between K Plus and Ansel Services Asia Sdn Berhad. Ni yang general meeting yang tadi, yang apa ni? EGM tadi tu kan. Ini berapa tarikh dia? Betul lah, 6 Mei. Extraordinary meeting tu. Ni. So dia punya outcome dia macam ni lah. Tapi saya nampak macam tak adalah kesan dia effect dengan harga price sangat. Okay. Tak ada, tak nampak sangat. So okay. Macam mana announcement yang memberikan kesan kepada harga saham secara direct. So, antara announcement penting yang kita boleh nampak adalah kalau dia tulis dekat sini, ada muncul R. Kalau perasan lah kan, ada R dan ada asterisk lah kat tepi tu. R adalah merujuk kepada, saya kena tulis lah yang ni. Okay. Announcement. Ini perlu ruang yang besar ni. Tak apa.
announcement di platform. So, kita tengok R. First tadi asterisk kan. Asterisk ni, asterisk tu dia menunjukkan bahawa company ada announcement. Okay, dia ada announcement yang dia buat. So, dia akan muncul asterisk tu. Saya punya mikrofon ni kan dia macam dia mengganggu tangan. Hilang dah sebenarnya asterisk tadi. Okay. So, yang kedua R. R besar itu menunjukkan ada berlakunya right holding changes. Ini kena faham sikit. So, apa yang dikatakan dengan right holding changes? Right holding changes ni adalah perubahan pegangan saham yang dimiliki oleh substantial shareholder. Saya ingat saya ada bagi tahu sebelum ni tu istilah substantial shareholder ni kan. Okay. Perubahan pegangan saham yang dimiliki oleh substantial shareholder. So siapa substantial shareholder? Mereka adalah yang holding lebih daripada 5% daripada total share yang ada. Okay. Contoh sekiranya company tu ada 4 bilion, 1 bilion lah mudah kan. 1 bilion share. So kalau 5%, kita kira lah. Adakah kalkulator saya ni muat nak masukkan 1 bilion? Kalau ada kalkulator tak muat. 1000 juta kan? Muat. Kali 5%. So at least kalau 1 bilion, shareholder tu kena ada sekurang-kurangnya 50 juta unit. Okay? Kalau 1 bilion, ini yang total lah. Tak kira sama ada free float ke, total market bukan capital, total market share ke. Okay. Kalau 1 bilion, dia punya 5% adalah 50 juta. Okay, 5 million lah, 50 juta unit. Ini dalam unit. So kalau kita nak jadi salah seorang daripada substantial shareholder, kita boleh belilah, kita boleh collect sikit-sikit. Mungkin dalam setahun lama sangat. Dalam sebulan collect lah 1 juta unit. So cukup 50 bulan dah jadi substantial shareholder. Okay, kalau 1 bilion lah. Okay, dia macam tu je. So substantial shareholder ni dia boleh ni lah, dia macam orang penting lah dalam syarikat. Sebab dia pemegang saham yang besar kan. Dia boleh dipanggil untuk AGM. AGM pun shareholder biasa pun dipanggil. Tapi dia sebagai, dia boleh menyertai syarikat lah, macam jadi board of director ke, team of management ke, macam tu lah. Okay, setakat ni boleh. Boleh faham lah. Okay, so itu berkenaan dengan R. R ni, dia tak semestinya individu. Okay, R ni, siapa-siapa yang pegang lebih daripada 5% daripada total share yang dimiliki oleh syarikat. Macam mana kita nak tengok berapa total share yang dimiliki oleh syarikat? Kita klik macam K Plus ni kan. Kita right click, kita tengok ni, general info. Kita tengok dekat sini, share issued. Share issued ni adalah berapa total jumlah share yang dimiliki oleh syarikat. Macam K Plus ni 531 juta sahaja. So dia consider ringan lah kan. Nak tahu ringan ke berat, kita tengok dekat market.ft yang saya bagi tahu sebelum ni berkenaan dengan share free float ni. Kita tengok kat dalam ni. Markets, markets.ft.com. Kita tengok K Plus. Okay, K Plus Group Berhad. Bila dia dah muncul tu, kita klik je, kita tengok kat bawah. So dia punya free float 210 juta sahaja. Macam agak ringan lah kan.
Share outstanding 531 juta. Total share 500, ini market cap. Share outstanding ni total share kot. Sekejap kita tengok kat sini. Share issue 531 juta. Yang ni 531 juta. Ya, benda samalah. Okay. Maksudnya total share dia hanya 531 juta. So kalau let's say kita nak jadi sebahagian daripada orang penting K Plus, kita belilah 5% kan. So cuba kira. 531 36 0 0 0 0 0 0. Tak cukup. Tak cukup 1 kosong. Apa ni? Calculator ni dia tak cukup ruang. So lebih kurang 265 juta lah. Kita kena betul ke 250 5%. 26 juta. At least kita kena ada 26 juta. Betul ke salah sekira ni tolong betulkan. Tapi kita nak 5% daripada pegangan saham K Plus total ni, baru kita jadi substantial shareholder. So kita bolehlah buat arah tuju syarikat tu. Contoh kita nak jual glove yang mesra wuduk. Ada ke tak glove mesra wuduk kan? Pakai glove mana boleh ambil wuduk kan? Kena buka dulu. Okay. Macam itulah contoh lah kan. Contoh. Kita nak letakkan supaya syarikat tu hanya jual produk-produk syariah ke, macam itulah. So bolehlah jadi substantial shareholder. Okay. Macam tu. So sekiranya ada R dekat platform, so kita tahu yang berlakunya perubahan pegangan saham di kalangan substantial shareholder. Kadang-kadang kita perasan ada R, tapi bila kita klik kita nampak nama KWSP, LTAT. Ialah sebab mereka memegang jumlah saham yang besar, kadang lebih daripada 5%, mungkin sampai 10%, 20% kan. Macam ni. Kumpulan wang persaraan ni obviously dia adalah substantial shareholder lah yang ada dalam syarikat tenaga. Okay, tenaga ni antara GLC kan. So 260,000 unit acquired. So kumpulan wang persaraan 340,000 unit acquired. So bagi substantial shareholder yang R ni, tak kisah sama ada dia individu ataupun dia syarikat ataupun dia fund manager ataupun dia CEO dan sebagainya ataupun dia sendiri board of director syarikat, even dia jual 100 slot sekalipun dia kena bagi dia kena clarify walaupun dia cuma jual 100 slot sahaja ataupun 10,000 unit kan, pun dia kena clarify sebab dia adalah substantial shareholder. Macam kita yang tak ada apa-apa ni, tak kisah kita nak jual berapa lot ke, sikit ke banyak ke, tak adalah nama kita muncul kat sini sebab kita bukan substantial shareholder. Macam itulah. Okay. Itu yang pertama berkenaan dengan R. Okay. Yang selalu muncul lah kan, yang selalu muncul adalah R. Yang kedua yang selalu muncul, yang mula-mula first tadi adalah asterisk tu, yang bintang tu. R ni kira second lah kan selepas asterisk tu. So apa maksud C? Okay, C. Kalau berdasarkan apa yang saya explain dulu dalam saya boleh tambah kat sini je sebenarnya. Yang saya explain dalam video trading the announcement dulu, saya explain C itu adalah come right ataupun proses corporate exercise tu dia dah jalan dan dia dah sampai ke satu tahap yang dipanggil sebagai right issue atau contoh macam right issue tu dah nak di settlekan. Tapi actually maksud secara generalnya C itu adalah corporate exercise sebenarnya. Corporate exercise. So berkenaan dengan corporate exercise ni, sebab syarikat ni adalah satu company ataupun syarikat lah kita panggil kan, adalah satu entiti yang dynamic. So syarikat perlu ada corporate exercise untuk bergerak, untuk berkembang ataupun untuk sustain. So di antara corporate exercise yang selalu
yang dilakukan oleh syarikat, selain daripada first dia dapat modal melalui IPO yang masa mula-mula dia nak listed dulu, syarikat juga dapat mengambil modal daripada bursa melalui um, corporate exercise. Okay? Dia ada dua pembahagian kepada corporate exercise ni. Pertama sekali, saya bahagikan macam ni. Ke nak buat, saya ingat saya kena buat ni lah. Saya kena buat peterminda lah. Sekejap kita cari yang bulat. Mana bulat ni? Ni. Okay. Corporate exercise. Kita boleh bahagikan kepada dua. Ini kampung-kampungnya, kampung-kampungnya kan. Saya nak explain cara simple. Pertama sekali, syarikat nak duit. Itu cara paling mudah lah kita nak explain. Yang kedua, syarikat nak bagi duit. Okey, syarikat nak bagi duit. So, kalau syarikat nak duit, apa yang syarikat perlu buat untuk dia dapatkan duit? Selain daripada IPO yang dia pernah keluarkan dulu yang masa awal-awal dulu kan. Mana nak panah ni? Okey, kat sini. Okey. So, apa yang syarikat perlu buat untuk sekiranya dia nak duit? Antara corporate exercise yang syarikat perlu buat untuk dia nak dapatkan duit adalah right issue. Okey, right issue yang pertama. Yang kedua, saya letak kat sini lah. Sebab penerangan right issue ni panjang. So saya tak adalah nak explain kat sini. Saya bagi tahu benda tu ada je lah. Yang kedua adalah private placement. Ataupun nama lain dia yang famous dia adalah PP lah. Okay, private placement. Apa lagi? So under right issue ni ataupun tak, dia bukan under right issue, dia adalah separate exercise, iaitu warrant conversion. Warrant exercise ataupun warrant conversion lah. Tak ada C. Conversion S ke T Conversion. Betul lah tu. Okay. So, ini tiga benda yang selalu berlaku lah. Okay. Okay, saya pasang dulu dia punya anak panah ni. Kalau tak dia nampak pelik. Tak ada ni. Nanti lembaga cari. Boleh PP yang leak ke ada ke. Okay, tak apa. Kejap lagi. Dah sampai nanti private placement nanti saya komen. Okay. Kita go through one by one. Kita tengok sampai jam berapa. Kalau tak habis hari ni, insyaAllah kita sambung next session lah. Sebab topik ni agak penting. Tapi nak explain satu persatu, dia very detail. So saya kena go through slowly lah. Okay. Okay, kita tukar dia punya ni. Okay. FIBO nanti. FIBO tu topik lain. Okay. So syarikat nak bagi duit adalah seperti mana yang kita tahulah. Syarikat bagi dividen kan. Bagi duit raya kan. Syarikat nak bagi bonus issue. Okay. Bonus issue. And then syarikat juga kadang-kadang dia bagi ESOS. ESOS ni saya tak sure sama ada dia termasuk dalam ni ke atau dia termasuk dalam ni. Tapi ESOS ni mostly adalah syarikat bagi. So kira macam itu adalah pemberian lah.
oleh syarikat kepada pekerja. Okay, tak apa, nanti kita go through one by one. Okay, kita siapkan dia punya ni. Ambil masa sikit. Okay, so selain daripada dua ni, syarikat nak duit dengan syarikat nak bagi duit, ada satu lagi corporate exercise yang very significant kepada shareholder, kepada kita lah as a traders, iaitu dia termasuk dalam saya boleh cakap sebagai macam mana kita nak cakap syarikat nak restructure ring share unit. Okay. So under restructuring share unit ni ada dua benda penting lah yang selalu berlaku, yang selalu menyebabkan banyak salah faham ataupun banyak kegawatan lah kan, kegawatan di kalangan shareholder. Okay, so antaranya adalah saya letak kat sebelah kiri share split ataupun nama lain dia subdivision. Nanti saya explain apa benda ni. Okay, sebelah sini pula adalah share consolidation. Kan, kalau macam kita dah trade lama, kita obviously akan melalui kan benda ni. Panjang pula tulisan share consolidation tu, dia tu tak cantik pula dia macam tu. Okay, saya kecilkan. Terus okay. Okay. Dia punya anak panah ni kena letak nanti pening. Mana satu bulatan dia, mana satu penerangan dia. Okay, sekarang kita pergi one by one. Panjang ni topik ni. Okay. So, first, right issue. Apa yang dimaksudkan dengan right issue? Right issue ni adalah dia macam ni. Saya kena buat satu penerangan lain berkenaan dengan right issue dekat sini. Kita ambil ni. Satu, kita tempel kat sini. Ni saya besarkan lah. So, right issue ni adalah termasuk dalam kategori syarikat nak duit. So, untuk apa sebenarnya kita tanya, untuk apa syarikat tu nak duit? Biasanya, syarikat kan dia akan survive dengan projek. Okay, dia akan survive dengan projek. Let's say dia dah plan 10 tahun ataupun 5 tahun lah kan. Ataupun 5 tahun akan datang, kita tulis kat sini. 5 tahun akan datang, syarikat dah plan nak guna duit untuk projek. So, let's say 5 tahun akan datang dia nak buat kilang baru. Okay, dia nak buat kilang baru. So, dia perlukan dalam contoh 5 juta ataupun 10 juta macam itulah, tak kisah kan berapa-berapa. So, kalau let's say 5 tahun akan datang dia nak buat kilang baru, dalam planning syarikat tu dia dah tahu dah dia nak buat kilang baru. Tapi takkanlah 5 tahun nanti baru dia nak buat nak cari duit kan, memang payahlah. So dia plan dari sekarang. So caranya adalah, salah satunya adalah syarikat akan issue right lah kan, ataupun warrant lah. Tapi dia termasuk dalam right issue. Syarikat akan issue right. Kalau warrant, kalau let's say dia right itu adalah warrant, dia akan bagi warrant tu tempoh 5 tahun matang. Okay. Dalam right issue ni dia ada dua. Satu, syarikat nak bagi saham percuma. Dan kadang-kadang dalam saham percuma tu syarikat kepilkan bersama dengan warrant percuma. So dalam right issue dia ada offer kepada pelabur untuk dapatkan saham percuma, bukan saham percuma, untuk dapatkan saham tambahan dan warrant tambahan
dengan ada sedikit charge. Okay, ada sedikit charge. Itu namanya right issue. Dia bukan percuma sebab syarikat nak duit. So, sebagai contoh, kita tengok ada tak, saya ingat macam tak nampak sangat yang right issue. Kadang-kadang kita jumpa kan. Kalau tak ada dalam ni, kita boleh terus tengok dekat bursa punya ni, announcement. Dekat bursa punya announcement. Ni just kosongkan. Nak macam mana nak kosongkan Okay. Keyword dia, kita tulis dekat situ right issue. So, tengok apa yang muncul. Right issue. So, kalau nak explain right issue ni secara detail, saya ingat memang tak sempat sebab dia melibatkan dia punya flow. Okay, dia punya flow dia pertama sekali, dia memang akan start untuk right issue ni, first dia akan start dengan announcement. So, announcement ni biasanya beberapa bulan sebelum right issue tu berlaku. So, lepas announcement, dia akan ada satu lagi tarikh yang dipanggil sebagai X date. Okay. Bukan. Announcement lah. Announcement date lepas tu X date. So, ada lepas X date tu, dia ada satu lagi tarikh dipanggil entitlement. Entitlement. So, tarikh-tarikh inilah yang penting yang kita kena tahu. Let's say kalau kita tak nak terlibat dalam right issue, tapi kita beli immediately sebelum X date jam 5. So, besoknya kita pun termasuk dalam right issue. So, kalau tak nak entitlement dalam right issue, kita jangan beli sehinggalah X date tu tamat. So, ini penerangan lanjut dia. Boleh tengok balik topik dalam satu video syllabus bertajuk Trading the Announcement. Ni 15 Mac Franken ada right issue. So kita tengok apa benda right issue ni kan. Renounceable right issue 288 juta new ordinary share of 10 sen each in Franken. Right share with 288 juta free detachable new warrant. So Franken nak buat right issue. Dia nak bagi share tambahan dan nak bagi warrant tambahan. Harganya murah gila. Franken ni kan syarikat mahal je kita tengok Franken. Franken ni syarikat RM2. Syarikat RM2. Okay. Dia nak bagi right issue harga 10 sen je. So maksudnya satu saham yang tambahan yang dia offer kepada pelabur adalah 10 sen satu. So apa kelayakan kita nak dapatkan saham tersebut? The basis of 2 right share together with 2 warrant for every 5 existing ordinary share. So kalau dia cakap macam ni, kita tengok dia punya ratio kan. Ratio dia adalah 2 saham tambahan dan 2 warrant tambahan di atas setiap 5 unit saham yang kita ada sebelum right issue ni habis lah, maksudnya sebelum X date. Okay, dia macam ni. Kalau let's say kita nak yang share percuma tu, dia punya announcement dia adalah 2 share tambahan plus 2 warrant tambahan untuk setiap 5 unit saham Franken yang kita ada. So kalau let's say kita ada 100 lot. Ini saya macam ni nak naikkan ni Baik, saya naikkan yang ni lah. Kita letak kat atas macam tu. Gerak pula dia. Cantik sikit. So, Franken ni okay. Kalau let's say kita ada 100 lot Franken,
kalau 100 slot Franken, kalau kita ada 5 unit, kita akan dapat 4 kan, 2 share dengan 2 warrant. Kalau kita ada 100, kalilah kan, 5 kali 20, 100 kan. So kalilah, sini kali 20, sini kali 20. So kita akan dapat 40 share tambahan dengan 40 warrant tambahan. Sekiranya kita ada, itu kalau 100 slot. Kalau unit 10,000 unit, dia kira unit tau, dia tak kira lot. Lot tu yang gandaan 100. So kena kira dalam unit lah. Okay, nanti boleh kira. So maksudnya Franken akan buat right issue dengan murah gila. Dia offer ni 10 sen je. Dalam keadaan sekarang share dia bernilai RM2. Baik ke tak baik itu kita kena tengok balik apa dia punya kesan dia. Okay. Okay, kindly be advised of the following. Right issue ni bila dia nak buat ni? 16 Mac 2010. Ini dah lama ni. Lama dah. 2010. Kenapa sekarang baru, bukan sekarang baru muncul, sekarang kita baru check kot. Tak update lah right issue. Ni 2010 punya maklumat ni. Saya dah excited dah tadi. Tertipu dengan ni. Laman web bursa ni tak update ke apa? Sekejap kita tengok. Kalau ke belakang, adakah ke belakang dia yang latest ataupun ke belakang yang dalam lama? Lagi lama. Lama web bursa ni tak update lah ni. Ataupun memang tak ada right issue sepanjang tahun 2010 hingga 2020. Macam tak logik kan? Okey lah, kita abaikan tarikh tu. Yang penting kita tahu kalau dia bagi ratio tu adalah berapa saham yang dia nak bagi kepada pemegang saham berdasarkan berapa banyak pegangan saham yang kita ada. Okey, kalau tengok dekat Franken ni sekarang dia bukan right issue, dia punya announcement adalah shareholding changes. So maksudnya ada substantial shareholder lah yang beli dan jual saham. Ini 290,000 ni, 90 juta ni transacted ni, tak tahu dia indirect interest ni dia belilah. Okey, baca sikit lah. Okey, kena rujuk besar juga. Setakat ni yang sepanjang musim PKP ni saya tak jumpa lagi lah syarikat yang ada right issue. Kalau ada nanti bagi tahu dan nanti kita discuss. Cumanya nak bagi tahu right issue ni dia menjejaskan harga saham semasa. Dia macam ni. Saya ambil satu. Kita nak tulis kat sini kan. Right issue ni dia menjejaskan harga saham semasa kerana kalau ingat balik formula berkenaan dengan fundamental dulu yang saya pernah share, aset bersamaan dengan share holding equity tambah dengan liabilities. Ini dia punya formula dia. So, apa yang berlaku apabila berlaku right issue? Pertama sekali, bila proses right issue tu selesai, dia akan berlaku pertambahan di dalam jumlah lot-lot ataupun unit-unit saham yang berada di pasaran. Okey, contoh, kalau sekarang, contoh kita ambil paling senang, contoh kita ambil K-Plus lah kan. Kita ambil contoh K-Plus. Katakan kalau sekarang K-Plus punya total unit saham adalah 531 juta. So dia nak buat right issue. Contohnya dia nak bagi satu saham tambahan kepada setiap dua pegangan saham, unit saham yang dimiliki oleh shareholder sekarang. So berapa banyak tambahan dia? Kita kena bahagi, okey? So katakan dia ada 531 juta unit saham sekarang, bahagi 2 lah. So akan berlaku tambahan sebanyak 265
juta unit saham. Itu adalah satu tambahan yang agak besar kan. So apa yang berlaku apabila berlakunya pertambahan dekat sini, okay, shareholding equities ni bertambah, dia akan um, actually saya tak boleh guna yang ni. Saya kena guna yang satu lagi. EPS. Okay, EPS. Apa maksud EPS? EPS adalah price bahagi dengan earning. Earning bahagi lot, jumlah saham. Share lah kan, jumlah saham yang ada. So daripada EPS kita boleh tengok PE. So PE ni adalah price per unit bahagi dengan EPS. Okay. So apa yang kita boleh nampak adalah contohnya katakan PE dia 10, okay, PE. So satu unit saham katakan RM1. So EPS dia macam mana saya nak bagi tahu 0.01. Okay. So apa yang saya nak bagi tahu adalah apabila ada berlaku pertambahan unit saham, dia masuk dalam kat sini. Apabila berlaku pertambahan jumlah unit saham, dia akan menurunkan harga saham macam ni. Apabila EPS ni meningkat, kan? Apabila EPS ni meningkat, EPS ni kalau kita pergi bawa ke sebelah tepi ni, EPS ni kita bawa ke sini, mungkin saya conteng sikit lah kot. Saya conteng sikit lah. Okay, dia macam ni. EPS bersamaan dengan earning. Alamak, tak biasalah tulis pakai jari ni. Lambat sikit lah. Earning per share. Okay. Total lot. Total unit. Total. Tulis pakai mouse lagi slow. So apa yang saya nak bagi tahu adalah daripada financial ratio yang ada, ini adalah price satu unit. Price se-unit. Ya Allah, slownya tangan saya ni. Price se-unit bahagi dengan earning. Price bukan EPS. Okay, bagi dengan EPS. So apabila total unit ni meningkat, okay, apabila total unit ni meningkat, okay, dia akan pergi ke macam mana nak cakap, apabila EPS ni, total unit ni meningkat, EPS ni akan drop kan. So dia akan drop. Ini akan drop. Ini menyebabkan dia punya harga se-unit akan follow sekali drop. Macam mana saya nak cakap? Ataupun kita boleh cakap macam ni. Apabila berlakunya pertambahan jumlah unit saham yang ada dekat pasaran meningkat, jumlah lot tu meningkat dengan banyak, dia akan menyebabkan harga se-unit saham akan berlaku dilution ataupun akan drop lah, sebab pertambahan unit saham menyebabkan penurunan harga sesaham macam tu. So efek dia dengan right issue ni secara tak langsung dia akan menyebabkan satu unit saham akan drop dia punya harga dia. Hari tu saya faham, hari tu saya ingat macam mana cara nak explain, tapi tiba-tiba dah macam saya lost. Nanti kita kena tengok balik. Okay, tapi dalam right issue dia akan efek. So dia actually bukan right issue sahaja tau. Apa-apa yang meningkatkan unit saham
di pasaran, dia akan menyebabkan drop price. Okey? Tapi kita tengok balik kepada company itu secara individually. Kalau company itu adalah strong company yang kalau kita tengok chart dia pun dalam keadaan yang major bullish, major uptrend ataupun bullish, dia akan drop sekejap, dia akan catch up balik, dia akan naik balik. Kalau syarikat tu memang downtrend, underperform, syarikat rugi, dia memang drop dan dia bertambah lagi drop lagi banyak drop ke bawah lah. Okay. So basically, selain daripada right issue, apa lagi yang boleh menyebabkan pertambahan unit adalah yang ini, share consolidation tadi. Mana ni? Ni. Share split. Okay. Share split ni adalah syarikat nak supaya harga seunit saham menurun dengan kadar, bukan dengan kadar, harga seunit saham drop ataupun jadi half ataupun jadi tengok berapa ratio yang dibagilah dengan pertambahan jumlah unit saham. Contoh, sebelum ni kita tengok Penta kan. Penta harga dia masa tu adalah RM4 sesaham. So dia pun buat share split 1:4. 4:1 ke 1:4? Antara dua tu. So maksudnya dia nak splitkan daripada 1 unit saham Penta kepada 4 unit saham Penta, daripada harga RM4 jadi harga RM1 So dari segi value nilai pasaran tak berubah sebab pertambahan lot dengan penurunan harga daripada RM4 1 unit kepada RM1 4 unit. Kan? Sama, masih RM4. Cuma apabila berlaku pertambahan unit dalam pasaran, dia akan menyebabkan berlakunya dilution pada harga. So harga boleh drop. Okay, harga boleh drop. Tapi disebabkan Penta adalah satu syarikat yang kuat fundamentally, dia naik balik jadi RM4 balik. So itulah salah satu rahsia yang menyebabkan Warren Buffett kaya raya. Sebab dia pegang sesuatu saham 30 tahun. Bayangkan, kalau sekiranya sesuatu syarikat tu buat dalam masa 30 tahun tu, setiap 10 tahun sekali dia buat share split, berapa banyak pertambahan jumlah unit saham yang dimiliki oleh Buffett. Dan apabila harga naik balik kepada harga sebelum dia buat split, contoh daripada $10, dia split jadi $2, naik balik jadi $10 balik, tapi pertambahan jumlah unit, unit bertambah, harga drop sekejap naik balik, jadi harga asal. Kayalah dia. So that's why investor dia kejar benda-benda ni, tapi dengan syarat syarikat memang kena fundamentally very strong. Very strong. Okay. Kalau kita sebagai traders, kita nak tengok uptrend lah. Okay. So itu berkenaan dengan subdivision. Tapi saya tak explain detail lah sebab detail punya explanation dah ada dah dalam video syllabus yang sebelum ni, Trading the Announcement. So berkenaan dengan share consolidation juga, kalau sekiranya syarikat nak buat share consolidation, dia akan ada kat sini juga, dia akan muncul asterisk tu dan dia akan muncul C. Okay, C ni bermaksud corporate exercise tu dah nak dekat dah. Kita dah macam agak dah nak terlambat dah. Tengok alang-alang kita dah klik ni kan. Kita tengok. Kita tengok ni. Alamak, dia suruh check laman web bursa pula. Inilah yang 10 April dia bagi final dividend. Jadi kita tengok MMC Corp, kita tengok apa benda yang MMC Corp buat. Macam laman web bursa ni tak boleh pakai. Tak update. Company, kita type MMC. Tu dah ada dah. Corp. Kita tengok apa benda dia nak buat. Dealing in listed security, dealing outside ni tak ada apa.
Kalau di link outside ni maksudnya dia buat dia di luar daripada waktu bursa lah. Maksudnya lepas pukul 5 dia sama-sama dia lah. Geng-geng fund manager ni. Ni tak ada apa sangat. Apa kita tengok lain. Kod-kod terjumpa satu kan. LBS nak buat apa? Others. Notice dividend. Tapi dah lama 14 Mei. Rumah ni ke? Ada orang bagi salam. Kejap eh. So minta maaf atas gangguan hari ni, banyak pula parcel sampai macam-macam. Yang ini tak ada apa sangat, dia just nak bagi tahu extension of time of issuing of quarter report. So maksudnya syarikat belum ready lah nak tunjukkan quarter report, mungkin loss lah kot. Kita tak tahu lah. Tak ada pula dia punya ni. Masing kita tengok ah. Jadi kalau time kita nak cari dia tak ada. Ni. Ini bila? 31 Disember dah lama. First and final dividend. Bukan saya punya, adik saya punya. Adik saya beli apa ni? Sarung bantal. Jadi yang first tadi sampai dokumen sebenarnya klien send dia punya borang CDS. Okay. Tak jumpa lah. So tengok balik video syllabus yang TTA itulah trading the announcement untuk lebih nampak. Tapi kalau let's say ada C, that's mean ada corporate exercise. Okay, ada corporate exercise. So corporate exercise ni syarikat sama ada syarikat nak duit ataupun syarikat nak bagi duit. Kalau nak bagi duit, sama ada syarikat nak buat dividen, nak bagi dividen macam tadi. Apa tadi LBS kan nak bagi dividen. Masing yang nak bagi dividen. Tapi dah lepas lah 28 Mei tu. So first and final dividend entitlement date 17 hari bulan 9. Lambat lagi ni. Okay, 17 hari bulan 9 baru kita entitle. Year ending 2019. Ex date 15 hari bulan 9 2020. Okay. Yang penting dia punya date dia adalah ex date. Okay, ex date ni penting. Apa yang dimaksudkan dengan ex date? Okay, saya ambil kat sini. Kita ambil ni. So, saya letak kat sini lah. Apa yang dimaksudkan dengan ex date? Ex date ni adalah tarikh dia sehingga pukul 5 sahaja pada hari tersebut. Contohnya, kalau ditulis dekat sini, 15 September 2020 kan. So 15 September 2020, saya ambil satu, yang ni. Kecilkan sikit. Kalau sekiranya kita nak dividen tersebut, katakan dia letak 15 September 2020, dia punya ex date dia. So bila kita layak untuk dapatkan dividen, kita kena beli paling lambat adalah pada pada 15 September tu lah, 2020 sebelum jam 5 petang. Itu yang paling lambat dah. Kalau kita beli selepas itu, kita beli pada 16, katakan 16 tu mungkin 15 tu hari apa? September katakanlah kan. 15 tu hari Khamis. Kita pun beli hari Jumaat tu. Katakan 16 September 2020. Kita dah tak layak lah. Tak layak. Tapi kalau ni sebelum 5 petang kita layak. Kita layak. Kita layak dapat. So bila kita nak jual, katakan kita beli 15 September 2020, kita dah layak dah.
So bila kita nak jual untuk kita entitle dapat dividen tersebut. Sekejap. Saya kadang-kadang yang tak center ni rasa macam serabut pula. Jadi kita kena betulkan dia. Okay. So let's say kita beli 15 September 2020 5 petang. Bila kita nak jual? So kita kena tengok dekat sini. Okay. Entitlement date 17 September 2020. Kalau let's say kita jual sebelum 17 September tu, kalau saya tak silap lah kan, tolong betulkan sekiranya salah. Kalau kita jual sebelum 17 September 2020 jam 5 petang, kita tak layak. Kalau kita jual awal. Itu kalau apa yang saya faham lah. Tapi kok saya silap, tolong betulkan. Tapi kalau kita jual selepas itu, bermaksud kita dah layak. Okay? Kita hold daripada 15 September 2020 sehingga jam 5 petang. Sebelum kita beli sebelum jam 5 petang, kan kita jual besoknya 18 September 2020, kita pun layaklah dapat dividen. Dan dividen tu akan dibayar pada 29 September 2020 dan akan masuk terus ke dalam akaun bank. Sebab tu kalau nak buka akaun CDS, kita kena bagi akaun bank. Okey, akaun bank tu untuk ni lah. Dia punya salah satunya, dia punya kesan dia. Kesan pula. Salah satu kegunaan dia. Okey. Sebab nak bayar dividen lah. Okey, dia akan masuk terus dalam kita punya bank. Okey, itu berkenaan dengan dividen. So apa lagi? Bonus issue kena tengok balik video TTA sebab memang saya explain very detail, boleh tertidur-tidur kalau dengar. Tapi penting untuk kita faham. Share consolidation maksudnya syarikat nak consolidate, syarikat nak padatkan dia punya unit saham. Apa yang bagusnya berkenaan dengan share consolidation ni, dia mengurangkan jumlah unit saham yang ada dekat pasaran. Dia punya efek dia sebalik berlawanan dengan share subdivision. Kalau consolidation, contoh kan, macam apa yang berlaku pada Icon sebelum ni. Daripada penny kan, tiba-tiba naik jadi 10 sen. So, dia nak kurangkan jumlah unit saham dan nak meningkatkan harga seunit saham. So, tujuan dia adalah kalau macam share subdivision, let's say harga terlampau mahal, orang retailers tak berminat, dia split kan supaya harga murah dan retailers berebutlah nak ambil, dapat kan sebab harga dah murah. Kalau share consolidation, let's say harga terlampau penny, jadi orang tengok penny lah, jurung-jurung tak nak lah, jurung-jurung yang suka yang harga yang bukan penny, dia tak nak lah kan. So dia buat consolidation supaya harga unit sesaham meningkat, tapi jumlah unit sesaham pada total harga total unit saham tu berkurang. Okey, macam Icon sebelum ni lah kan, ramai yang terkena sebab tiba-tiba kan siapa-siapa yang pegang Icon sebelum ni kan, dia macam downtrend kan, downtrend lama dia downtrend. Lepas tu tiba-tiba syarikat buat share consolidation, daripada super penny tiba-tiba naik jadi 10 sen. So tiba-tiba orang yang tak perasan ni tengok akaun dia, apa ni, daripada berapa penny kan naik jadi 10 sen lebih, dah untung 200-300%. So macam pelik, kenapa tiba-tiba untung beratus-ratus%, dia pun jual. Di situlah bermulanya masalah. Okey, di situlah bermulanya masalah apabila dia jual. Dia macam ni tau. Kalau kita nak faham, actually saya nak tulis, tapi bila saya tulis jadi lambat pula sebab sebelum ni monitor yang saya pakai yang sebelah ni, monitor ni dia cepat. Kalau saya boleh guna pen dekat monitor ni, tapi monitor yang baru ni tak boleh guna pen, kena guna jari. Pen dia tak detect. So jadi lambat. Dia nak kena practice. So okey, katakan Icon sebelum ni harga di super penny bawah 10 sen, katakan 0.10 lah kan, nak senang kira.
dia pun naik jadi apabila berlakunya share consolidation dia naik jadi 10 sen. 0.10. So macam mana ikon ni payah ni contoh saya kalau saya nak bagi penerangan. Saya bagi penerangan yang simple lah, kita guna kita gunakan harga yang saya mudah faham. Katakan saham B, saham A lah kan, saham A. Harga sekarang adalah 10 sen. 10 sen payah juga, RM1 lah. RM1. Senang saya nak kira. So, dia punya share subdivision ratio adalah 1:4. 1:4. Maksudnya ke terbalik. 4:1 kot. 4:1. Maksudnya setiap 4 unit akan jadi 1 unit. So, setiap 4 unit akan consolidate menjadi 1 unit. So, daripada harga RM RM1, 1 unit akan menjadi RM RM4. 4 unit. Terbalik. Daripada RM RM1 4 unit akan menjadi RM RM4 1 unit. So, tiba-tiba kita bangun pagi tengok kenapa macam untung 300% ni. 300% sebab dia consolidate kan. Tapi dekat platform dia belum update lagi. Lot tu masih lot yang sama. Harga dah naik. Lot yang sama. Sepatutnya lot dah berkurang. Dia pun pergilah jual. Dia pergi jual semua sekali. Sepatutnya dia tak boleh jual semua sekali. Sebab apa yang dia ada adalah 1/4 sahaja. Okey? Yang sebenarnya dipegang oleh investor. Okey, yang kita ada cuma 1/4 sahaja daripada unit yang dia dah consolidate tu. Tapi kalau kita pergi jual semua, kita dah berhutang dengan broker 3/4. Okey? 3/4 kita berhutang dengan broker. Berhutang. That's why kena bayar balik. Kena bayar balik. Ataupun kalau kita jual pada hari yang sama, katakan baru bangun pagi ni, dah untung 300%, kita pun jual semua sekali. So tiba-tiba broker pun call, Encik, ni share consolidation bla 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 bla. Sepatutnya tak boleh jual ni semua, sepatutnya boleh jual hanya 1/4 sahaja. So kena beli balik apa yang kita dah jual. So kita kena beli balik lah 3/4. Sepatutnya kita boleh jual 1/4 je. Yang 3/4 tu dia masih dalam proses consolidation tu, broker punya. So kita kena beli balik. Okay, kena beli balik. Kalau dalam situasi sebelum share consolidation kita loss, dia tak akan jadi profit sebenarnya sebab kita masih pegang unit yang loss yang sama. Dia profit tu atas kertas tu sebab proses tu dia nampak dia macam reflect sekejap sebelum proses tu selesai. So dia punya penyelesaian proses tu ambil masa beberapa hari. That's why kena berhati-hati dengan X date. Okay. Kalau let's say syarikat ada keluarkan announcement akan berlakunya share consolidation, hati-hati dengan X date. Kalau kita tak nak terlibat dengan share consolidation, kita kena jual sebelum X date. Ataupun kalau let's say kita just nak biar je lah dia nak berlalu, jangan buat apa-apa sehinggalah X date tu tamat. Okay? X date tu tamat, dia akan muncul X. Ada tak? Actually seronok topik-topik ni seronok. Dia sebab dia bukan tengok chart. Dia kalau tengok chart ni dia keseronokan dia lain, tapi yang ni lain pula dia punya ni. Cara ni macam ni. Ada X ni kan. Okey. Kalau ada X ni maksudnya dah habis lah. Okey, dah habis. Kita tengok apa X pada DG ni. Interim dividend. So dah lepas lah maksudnya.
Belum lagi. Payment date 26 hari bulan 6 ni DG nak bagi dividen ni. Beli lah DG. Syariah kan sekarang. Apa dia punya X tu Tak ada pula dia punya corporate exercise kat sini. Tak sure lah saya tiba-tiba ada X kat situ. Tapi kalau subdivision tu dah tamat, dia akan muncul X. X tu bermaksud X date dah lepas. So, jangan jual selagi X tu ada. Kalau X tu ada, maksudnya kita akan jual. Ada possibility kita jual, bukan hak kita. So, kita kena bayar balik. Kalau syarikat tu bagus kan, amat berbaloi lah. Dapat dividen lagi. That's why investor, orang-orang yang nak invest lama ni, dia akan cari syarikat yang bagi dividen dan syarikat yang fundamentally strong lah. Kalau kita sebagai traders, kita nak tengok syarikat yang uptrend. Okay? Sebab kalau lepas dia bagi dividen, dia akan drop. Sebab untuk bayar dividen, syarikat akan gunakan dia punya reserve. Dia akan gunakan cash reserve yang disimpan oleh syarikat untuk bayar dividen kepada pelabur. So, bila syarikat gunakan dia punya cash reserve tu, cash syarikat akan berkurang sekejap lah kan. So, kalau kita tengok pada formula ni, formula mana? Mana dah tadi formulanya? Ni, asset bersama dengan shareholding equity tambah liabilities. Sekiranya asset berkurang, kan cash reserve ni adalah asset syarikat juga. Dia panggil fluid asset kan. Liquid asset. Apabila asset berkurang, yang ni pun akan berkurang lah. Dia akan berkurang. Maksudnya harga dia boleh efek harga dekat pasaran jugalah. Okay. So, biasanya lepas syarikat bagi dividen, harga saham akan drop sekejap. Okay. Tapi drop sekejap lah istilah dia. Sebab syarikat kukuh kan biasanya. Jaranglah syarikat yang berhutang nak bagi dividen. Ada juga. Macam hari tu apa, saya tak ingat lah. Dia jual aset. So daripada hasil jualan aset tu dia bagi special dividend yang amat besar. Itu sebenarnya tak boleh sebenarnya. Syarikat yang buat macam tu adalah syarikat yang problem. Maxis pun patuh syariah ni. Ada X. Banyak EPF beli Maxis ni. Mungkin untuk 5G kot. Projek kan. Sebab XOX pun dah mula naik. XOX mungkin ada lah kot dia punya ni. 5G ke apa. 24 April. Dia nak bagi dividen 25 Jun. Ex-date dia 28 hari bulan 5. Dah lepas. So tak boleh lah. Tak boleh dapat lah dividen Maxis. Maxis dah lepas. DG tadi bila dia punya ex-date dia. Tengok lah. Kalau orang yang memang kejar dividen, dia fokus benda ni je. DG pun 28 Mei. So dah terlepas. So bye-bye lah dividen DG. Tak dapat lah. Macam RR ni ada right holding changes. Kalau C ni ada corporate exercise dan right holding changes. Kalau ada X tu maksudnya the X date dia dah lepas. Ada lagi sebenarnya beberapa lagi huruf-huruf yang ada kat sini. Kalau let's say suspension, dia akan tulis S. Macam MyEasy baru-baru ni kan. Dia kena suspend sekejap sebab ada internal punya isu. Dia tulis S dan warna dia akan jadi warna kelabu lah. Maksudnya tak boleh nak trade. So dia suspended. Dah pukul 11.20. Apa yang okay. Kalau macam ada tanda seru macam Lotus ni kan, ada tanda seru ni. Tanda seru ni maksudnya dia syarikat tu diberi warning oleh bursa. Okay. Ni. Lotus Practice Note 17 ataupun Guidance Note 3. Kalau syarikat tu dalam main market warna biru, okay, dia punya ni warna biru. Dia punya nama syarikat tu warna biru, dia adalah dalam main market. Kalau dia warna purple, dia dalam ace market. Kalau main market,
bursa akan bagi PN17. Kalau Ace Market, bursa akan bagi GN3. So benda sama, benda yang sama, cuma perbezaan market dia tu lah. Okay, bursa dah bagi warning, so Lotus kena buat sesuatu lah. Mungkin ada masalah dari segi hutang ke apa ke, ataupun tak hantar report ke sebagainya. Bursa dah warning, kalau dia tak buat something, kena reject lah daripada bursa. Macam apa yang berlaku dekat utusan. Apa ni? Malaysia Stock Biz Bursa Announcement. Kalau tengok dekat Malaysia Stock Biz pun boleh. Sebab dalam saya punya video yang sebelum ni, dalam trading the announcement, antara laman web yang saya suruh rujuk kan untuk tengok announcement dan sebagainya, KLSI i3 tu, Malaysia Stock Biz, laman web bursa tadi, dan platform lah, kita boleh tengok platform. Even dekat M Plus pun sebenarnya ada news, announcement kat sini. Tapi saya tak ada announcement tentang M Plus, ada announcement tentang syarikat, macam tu lah. Okay, so basically saya dah sentuh generally dan dia saya tak pergi detail sangat. Sebab nak pergi detail sangat, kita kena kira sebenarnya dia ada theoretical price untuk right issue. Macam sebelum right issue dan selepas right issue, price dia memang akan berubah. Okay, sebab ada pertambahan unit saham dalam pasaran. So apa-apa yang menyebabkan pertambahan unit saham dalam pasaran, dia akan menyebabkan dilution. So bila ada dilution, price akan drop. Kalau share consolidation, secara positifnya kita boleh nampak jumlah unit saham berkurang sebab dia consolidate. So bila jumlah unit saham di pasaran berkurang, kita boleh nampak harga boleh naik lah. Dia macam kalau tengok yang free float tu kan, kalau tengok kalau free float tu banyak, dia berat. Kalau free float dia kurang, dia senang nak naik. Macam tu lah. Okay. So warrant exercise ni adalah syarikat, dia kan syarikat yang ada warrant, dia nak duit. So bila dia nak duit, dia akan exercisekan ataupun dia akan convert sebahagian daripada warrant yang dimiliki oleh syarikat kepada mother share. So apa yang syarikat dapat, syarikat akan dapat sejumlah duit daripada exercise proses melalui conversion price. Okay, conversion price. Mana selalu saya tengok berkenaan dengan warrant ni, saya tengok dekat KLSE screener. Sekejap. Tapi dekat phone, kalau dekat sini saya tak sure pula ada ke tak. KLSE screener, kita tengok. Sama ke tak dia punya ni. Sebab kalau dekat phone tu, market kot. Search ticker. Sekejap kita tengok satu yang ada warrant. Macam Notion lah. Kita tengok Notion. Kita tengok warrant. Notion punya warrant. Okay. Actually dah ada satu video yang saya buat berkenaan, tajuk dia adalah pro dan cons beli warrant. So dekat sini kita boleh nampak, okay, macam Notion warranty ni kan, kita boleh nampak information yang ada dekat sini. So saya ambil ni, saya letakkan dalam kita punya PowerPoint untuk mudahkan discussion lah. So next time dah tak payah cari dah, benda ni dah ada. Okay, so macam warrant Notion ni, first kita nak tengok bila dia expired. Dia expired pada 14 hari bulan Mac 2023, which is lambat lagi lah, 2023 lagi 3 tahun. So kita perhatikan dekat strike price ni. Okay, dekat strike price tu saya buat dia punya ni kotak sikit. Kita letak kotak sikit. Apa maksud strike price? Strike price adalah harga conversion yang akan di-charge oleh company sekiranya kita nak convert daripada warrant kepada mother share. Sekiranya kita nak convert daripada warrant kepada mother share, okay, kita kena bayar. Let's say harga Notion, letak Notion kat sini ke dalam most active.
Saya cari jap. Notion. Okey. Harga Notion sekarang 50 sen. Okey, harga dia sekarang adalah 50 sen. Harga conversion adalah 56 sen. So let's say kalau kita ada ni saya kecilkan dulu. Kalau let's say kita ada 100 slot. 100 slot Notion bersamaan dengan 10,000 unit kan. Let's say kita nak convert daripada warrant kepada mother share apabila dia dah nak expired, biasanya 14 hari sebelum expired tu dia akan freeze untuk proses conversion dan sebagainya. So kita kena bayar 10,000 unit kali dengan 56 sen. Tu kita kena bayar tau untuk convert. Belum kira harga modal yang kita beli itulah yang 100 slot tu. So kita kali 10,000 kali 56 sen. So kita kena bayar sebanyak RM5,600 untuk convert daripada warrant kepada mother share 100 slot ataupun 10,000 unit. Okay. So adakah berbaloi ataupun tak berbaloi? Kalau kita tengok sekarang dia punya expiry lambat lagi. 2023. Most probably dia boleh naik jauh lebih tinggi daripada strike price lah. Kalau kita nak convert, harga sekarang di bawah daripada strike price tak berbaloi. Tapi kalau kita nak convert, harga sekarang di atas jauh meninggalkan harga strike price, exercise price lah ni, strike value ni, dia ada beberapa nama dia. Sama ada kita panggil strike value ataupun exercise price ataupun conversion price ataupun strike price, macam-macam lah nama dia. Kalau mother share dia di atas daripada strike value, berbaloi untuk kita convert kepada mother share sebab kita dapat nilai yang lebih rendah lah kan. Kita dapat nilai yang lebih rendah daripada mother share. Okay. Dia macam ni. Contohnya kita boleh je beli mother share dia sebanyak 100 slot. Okay. Kalau kita beli 100 slot mother share, kita kena spend sebanyak 10,000 kan. 10,000 kali 0.805. Kita bayar RM8,050 untuk dapatkan 100 slot mother share. Tapi let's say kita nak beli mother share tapi kita nak discount. Kita pun beli dia punya warrant. Kita pun beli 100 slot warrant sebanyak 100 slot warrant. Katakan kita beli 100 slot warrant. So harga kita beli sekarang adalah warrant dia adalah 50 sen. Okey, 50 sen. Nak kira kan berbaloi ke tak. So kita keluarkan modal sebanyak RM5,000. Okey, RM5,000 untuk kita beli warrant. So kita assume 5 tahun akan datang. Okey, kita assume 5 tahun akan datang, mother share dia akan naik jadi RM1. Okey. Tapi kita dah beli siap-siap sekarang dengan harga 50 sen. And then kita nak convert ke mother share, kita kena bayar 56 sen. Tapi kita expect harga dia nanti 3 tahun akan datang, harga dia akan naik RM1. Berbaloi ke tak? So katakan harga mak dia, mother share, akan datang 3 tahun. 3 tahun akan datang, akan naik RM1. Sebab sekarang dah 80 sen kan. So kalau kita nak beli 3 tahun akan datang, kita kena keluarkan RM10,000 RM untuk beli mother share dia. Tapi kalau kita beli warrant 5,000 tambah conversion price, berbaloi ke tak? Kita nak tengok berbaloi ke tak ni. So 5,000 tambah 5,600. So dia jadi 10,600. Maksudnya tak berbaloi lah. Baik beli mother share. So macam itulah. Unless kalau strike value dia murah ataupun mother share dia naik sampai RM5. Kalau mother share dia naik sampai RM5, berbaloi lah kalau kita nak convert. Tapi kalau sekarang, kalau kita nak convert memang tak berbaloi. Sebab kita kena keluarkan modal banyak berbanding dengan harga sekarang. So harga sekarang ni baru je 100 slot bersamaan dengan
8,050. So kalau nak convert tak berbaloi, better beli mother share terus. So itulah macam mana cara kita nak avoid beli warrant yang tak berbaloi. Kalau sekiranya kita niat memang kita nak hold dan convert. Tapi kalau kita just nak layan dia punya pergerakan harga je, tak ada masalah lah. Itu cerita lain lah. Maksudnya kita tengok technical analysis, tengok chart lah. Okay? So apa maksud premium? Premium ni adalah berapa nilai strike price sekarang dicampur dengan harga sekarang berbanding dengan mother share. Kalau di bawah daripada 30%, consider berbaloi. Okey, kalau atas 30% kira mahal. Lagi mahal premium, lagi tak berbaloi lah untuk kita beli dan convert. Kalau bawah 30%, let's say kalau dia punya premium negatif, itu memang murah gila lah. Maksudnya, wah, amat-amat berbaloi lah kalau kita beli pun. Okey. Dan memang ada pun warrant-warrant yang premium dia negatif. So kita boleh carilah sebenarnya. Okay, so apa lagi? Warrant exercise. Tapi sama juga macam saya cakap tadi, apabila berlakunya warrant exercise, dia akan menyebabkan dilution sebab mother share bertambah dari segi unit. So price akan dilute. Tapi kalau let's say stock tu strong, uptrend ataupun fundamentally strong, dia akan naik balik. So tak perlu risau. Cuma ambil masa lah. Sabar atau tak sabar. Okey, sekarang kita pergi kepada private placement. Private placement ni salah satu cara untuk syarikat dapatkan modal daripada pelabur-pelabur yang dia kira sebagai um, designated shareholder ataupun pelabur-pelabur khas sahaja yang ada modal yang besar sahaja yang di screen. So dia macam sama ada syarikat approach pelabur tersebut, orang-orang kaya-kaya ni, ataupun dia buat interview dan siapa-siapa yang lepas interview tu baru layak untuk terlibat dalam private placement. Okay. Apa kesan private placement kepada harga saham? Sama. Apa-apa yang melibatkan pertambahan jumlah saham akan menyebabkan price dilution. So private placement ni adalah syarikat offer normally sebanyak 10%. Okay? 10%. Dia ada syarat lah yang bursa tetapkan. 10% tambahan. Syarikat boleh offer sebanyak, dia ada juga yang syarikat offer sehingga 15%. Tapi most of the time, syarikat hanya offer 10% sahaja daripada total jumlah saham syarikat untuk private placement. Maksudnya dia akan buka pada special price kepada special pelabur sebanyak 10%. Tak semestinya seorang, mungkin ada beberapa orang. Kalau ada 10 orang, seorang ambil 1% lah. Okay. Kalau ada 5 orang, seorang ambil 2%. Tapi harga ditetapkan oleh syarikat. Contoh, okay, ada tak yang ada private placement yang baru-baru? Hari tu macam saya ada ternampak tau, ada satu company nak buat private placement. Saya tak sure. Kalau kita tengok dekat laman web bursa yang ni. Sekejap, saya cuba tengok kod-kod ada. Private placement. So hari ni panjang sikit lah sebab topik ni pun actually topik yang panjang sebenarnya. Kalau ada urusan ingat boleh je, tak ada masalah kalau nak apa ni. Nak exit dulu. Sementara tu ada soalan tak? Ni si Sarawak Consolidate ni. Ni 18 Mei 2020. Maksudnya barulah, okay. Propose private placement. So kita baca. Dia memang macam ni lah. Kita kena baca-baca. Sekejap saya pergi ambil air sekejap.
Okey, kita sambung. So, apa yang ditulis? Ini apa ni? Detail sangat ni. Saya just nak tahu berapa je harga private placement yang dia suggestkan. Okey, ada kat sini. Berapa harga yang dia letak? Hmm, sekejap. Tak ada pula. Hmm, tak jumpa. Dia, mana ni, tak ada pun. Pening-pening. Kita tengok, kita klik lah nama syarikat tu. Kita tengok apa announcement yang ada. Bonus issue, notice of meeting, quarterly company announcement. Okay. Annual report, general meeting. Okay, kita tengok dekat sini. Biasanya kalau ada multiple proposal tu, dia ada beberapa corporate exercise yang dia nak buat. Yang ni dia nak buat apa? Private placement yang tadi, new recurrent related party transaction, apa tu? Tak adalah, dia tak tulis. Sepatutnya dia ada bagi tahu dalam announcement berapa harga private placement yang dia nak bagi. Kita tengok yang ni. 22 April. Sebab bila ada sesuatu announcement, dia berulang-ulang tau. Macam kadang dia nak buat lambat lagi, tapi contohnya dia nak buat bulan Jun, bulan Februari dia dah keluar announcement, March ada lagi, April ada lagi, Mei ada lagi. So announcement tu berulang-ulang kali sebenarnya. Tak jumpa lah. So katakanlah Sarawak apa, SCGM Sarawak Consolidate. Apa nama syarikat tadi tu? SCIB ni kan. Okay. Harga sekarang RM1.99. Katakan dia nak buat private placement sebanyak 10% pada harga RM1.20. Okay, pada harga RM1.20. So, apa yang akan berlaku adalah syarikat akan cuba dropkan harga sehingga cecah RM1.20. So, bila dah cecah RM1.20 dalam tempoh 5 hari, shareholder yang nak beli pada harga private placement tu akan beli masa tu lah. Okay, dia akan masuk pada masa tu. So dah habis semua dalam tempoh 5 hari tu. Dah habis semua, dia dah beli. Slowly harga akan naik balik. Itu je sebenarnya nak cerita private placement ni. Cuma kita kena tengok bila tarikh private placement tu berlaku. Kalau macam tengok new punya bursa punya laman web ni, saya dah pening. Tengok dalam Malaysia Stockbiz pun boleh kot. Nantilah, kita boleh tengok sendirilah. Okey, so macam itulah secara ringkasnya. Saya ingat tajuk private placement ni saya ada kupas dalam video trading the announcement sebelum ni. So boleh tengok balik. Okey, ni kita dah sentuh right issue, warrant exercise, private placement, share split pun saya dah sentuh sikit, share consolidation pun dah, dividend dah, bonus issue. Actually bonus issue ni dia lebih kurang dengan dividend je. Dia lebih kurang dengan dividend. Dia ada announcement date, dia ada X date. So kalau kita beli selepas X date, kita tak dapat lah. Kalau kita beli sebelum ataupun semasa X date sebelum jam 5, kita dapat. And then kita kena tunggu entitlement date lah. Bila ada entitlement date tu, baru kita dapat lah benda tu. Ni, dia punya entitlement date tu. Ni,
baru kita akan dapatlah bonus issue tersebut. Tapi basically apa-apa yang menambahkan jumlah unit saham dekat pasaran, dia akan menyebabkan price liquidation. So harga akan drop. Sama ada temporary drop ataupun drop terus, bergantung kepada syarikat. Kalau syarikat tu good company, uptrending company, dia akan naik balik. So berkenaan dengan ESOS. ESOS ni adalah syarikat bagi saham kepada staff, kepada pekerja-pekerja syarikat. Tak kira lah sama ada level management ataupun level operator bawah-bawah kan, tak kisah. Yang penting syarikat akan bagi sebahagian daripada saham syarikat kepada pekerja-pekerja sebagai reward ataupun sebagai salah satu cara untuk memupuk nilai uh, uh, patuh kepada syarikat. Bukan patuh, memupuk nilai apa kita cakap kesetiaan. Dia bila syarikat bagi ESOS, pekerja akan rasa macam dia adalah something yang special lah syarikat bagi, so dia adalah rasa kesetiaan tersebut kan. And then ESOS ni yang dimiliki oleh pekerja-pekerja ni, mereka boleh jual dan beli dekat pasaran terbuka. Okay, so efek dia adalah ESOS ni sekiranya selepas syarikat bagi ESOS, sekiranya pekerja-pekerja tersebut hold, dia tak ada efek sangat kepada pasaran. Tapi sekiranya staff-staff tersebut beramai-ramai jual, akan drop lah harga pasaran. Macam tu lah. Okay. Dia memang efek sikit lah. Tapi nak cakap banyak pun tak juga. Dia sebersedikit akan efek kepada pasaran jugalah ESOS ni. Untung kalau siapa-siapa yang hold, let's say kalau dia dapat pekerja TM kan, pekerja TM dapat ESOS pada harga dulu-dulu, sekarang ni harga dah berapa? Kan? So jauh lah. Dia, kalau hold je, tak payah jual, untung je sebenarnya. Okay. Kecuali FGV lah kalau kalau Felda kan dapat ESOS pada harga RM4, sekarang nak jual harga berapa? Itu rugi. Okay. So basically saya dah sentuh almost kan, bukan semua sekali tapi almost secara menyeluruh lah, sikit-sikit lah, sesentuh sikit-sikit supaya at least kita ada idea apa yang berlaku dekat pasaran, apa yang berlaku dekat platform. So tajuk ni sebenarnya kita boleh buat macam saya boleh buat sebagai satu tajuk yang khas sebenarnya, tapi saya letakkan di bawah tajuk platform mastery sebab sumber yang paling awal yang kita tahu syarikat tu ada announcement dan nak buat corporate exercise ataupun right holding changes adalah pada platform. So kita tak hari-hari buka laman web bursa kan. Jarang sangat orang hari-hari buka laman web bursa. Tapi platform kita buka hari-hari dan kita tengok hari-hari. Sebab tu kena tahulah sebersedikit. So dah 9.44. So ada soalan tak? Ada soalan tak? Last. Yang berkenaan dengan private placement tu, kalau nak detail lagi boleh tengok video trading the announcement lah yang saya dah buat sebelum ni. Tapi yang tu saya gunakan laman web bursa yang lama, Malaysia Stockbase yang lama, sebab dia tahun 2017 masa saya buat tu. So dah 3 tahun lepas. Kalau baby dah pandai berlari dah. Okay. Kalau ada soalan last sebelum kita tangguhkan. Dan lepas ni saya nak sambung lagi berkenaan dengan kalau platform mastery ni, saya ingat tak ada apa dah yang saya nak huraikan. Market Trade Monitor tahu kan macam mana cara nak baca. Indeks-indeks ni dekat sini, macam mana cara nak baca tu tak ada apa sangat. Kalau teknologi ni double click je lah, so boleh nampak lah saham yang aktif dalam teknologi punya sektor. So berkenaan dengan platform mastery ni, saya ingat saya dah huraikan, saya dah ulas almost semua key point yang kita perlu tahu dalam platform. So lepas ni saya akan pergi kepada chart mastery. So apa yang ada dalam topik chart mastery, kita go to basic. So dari segi chart, macam mana kita nak baca chart dari awal, macam mana nak tengok
apa chart-chart yang bagus, chart yang tak bagus, support, resistance, trend, uptrend, downtrend, sideway. Kita nak tengok wave, apa lagi? Mungkin kalau sempat kita discuss berkenaan dengan chart pattern, candle pattern, um, dan mungkin saya akan selitkan sekali berkenaan dengan indicators dan lain-lain lah yang berkenaan. Okay. So tak apa. Ambil masa, slowly kita go through one by one. Mana-mana yang sempat kita cover. Yang tak sempat nanti kita buat next session. So kalau tak ada apa-apa soalan, kalau ada salah silap, saya minta maaf. And then saya harap kita punya perkongsian kali ini insya-Allah membantulah sebersedikit untuk kita trade dengan lebih berkesan. So sampai situ sahaja. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.